Tu mengenai beberapa perkara yang berlaku terdekat dengan kita lah. Okey, jadi untuk buku ni ya, insya-Allah daripada malam ni pun kita cuba tengok-tengok sikit lah daripada buku ni. Buku ni ditulis oleh Imam An-Nawawi, iaitu nama dia Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullahu taala, yang mana dia wafat pada tahun 7 ringkasnya mengenai Imam Nawawi sikit lah kita cerita. Start malam ni lalas sikit ya. Jadi daripada bermula pada malam ni kita start buku ni. Sebab benda yang saya cerita sebelum ni nya ikut kronologi yang ada dalam lebih kurang dalam buku ni, cuma hak mana perlu tambah kita tambah. Cuma bila buku ni cadangan saya nya apabila kita habis dah sampai kewafatan Nabi, kita boleh balik. Kita akan start balik daripada awal. Sebab hak ni muka surat hak kita akan baca tu ialah muka surat pada Sulhul Hudaibiyah lah. Selepas daripada tu sampai Nabi wafat, lepas tu kita akan balik sekali lagi daripada awal, barulah kita balik buku ni lah. Boleh. Jadi Imam Nawawi tulis buku ni, dia ni kita pengenalan mengenai Imam Nawawi ni, hebat Imam Nawawi ni. Dia nya hidup ni 31 sampai 7 lebih kurangnya 45 tahun, 40 ke 45 tahun. Dan dia tidak kahwin. Tapi buku yang dia buat ni, buku ni banyak kitab dia buat menjadi kitab yang kalau dalam bahasa orang Arabnya setiap rumah akan ada. Bahkan kemungkinan kita orang Melayu ni pun setiap rumah tu ada. Kitab apa? Antara buku kitab dia Hadis 40 Imam Nawawi, Riyadhus Salihin masa dengar hadis Imam Nawawi, Al-Azkar dia juga umur 40, tak ada anak tapi tinggal ni anak dia ni. Anak lebih manfaat kepada umat Islam ni. Ilmu. Apa lagi? Manhaj, kalau kita kata kitab-kitab tinggi ada Minhajut Talibin. Semua menjadi rujukan umat Islam. Imam Nawawi rahimahullah taala walaupun muda tapi berkat. Ilmu dia berkat. Ilmu dia ni dari semua jenis ilmu ada. Ada ilmu, kita kata ilmu apa? Tasawuf, Riyadhus Salihin. Kita tengok dalam ilmu hadis, dia ada buat syarah kepada hadis Sahih Muslim. Sahih hadis, kitab sahih dalam dunia ni ada dua besar. Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Imam Bukhari ada ulama syarah, Imam Muslim ada ulama syarah, salah seorangnya Imam Nawawi. Syarah dia ni antara hak muktamad Imam Nawawi. Dalam ilmu apa lagi? Dalam muka surat, dalam buku kita ni ada muka surat XII, huruf Roma tu XII. Musuh tu. Oh, bisa dia ni. Saya tak tahu tu. Tak ada belajar, tak ada silibus masa belajar tu 1 2 3 ada. X10, X1 sebelah, X2 12. Ni biografi ringkas Imam Nawawi. Tengok penulisan dia tu, Riyadhus Salihin. Syarah Sahih Muslim muka surat XIV. Teka musa apa pula? 14. XIV 14. Kita tengok tu, Syarah Sahih Muslim, hadis 40. Al-Irsyad fi Mustalah Hadis, kitab ulum hadis. Al-Majmu' Syarah Muhazzab, kitab fiqh. Rawdatul Talibin, kitab fiqh juga. Al-Azkar, kitab zikir-zikir. Dia wafat bila? Pada umur 45 tahun. 45 tahun ni kita lepas belakang dah kali. Lepas belakang dah 45 tahun. 45 tahun. Dahlah. Biarlah nama kau marah kau orang sebut. Dahlah. Renungan kita 45 tahun sebutan kitab kita tak ada buat. 45 tahun dia ni habis kitab ada belakang. Ni sebahagian daripada penulisan dia, dia dah buat. Salah satunya kita akan tengok buku dia ni. Memang sangat hebat Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Jadi kita tengok muka surat 5. Muka surat 5 kita duduk di tahun ke-6. Ya sebab baru ni muka saya ambawi soal kertas ke. Mudah hilang. Jadi hak mana ada mula tu cari mula kertas tu, kertas hamba buat mengenai sirah tu, letak dalam ni kau supaya kita lebih nampak lah. Kita kata mencabar sikit dari sudut buku Imam Nawawi ni, dia susun tu dia tak susun ikut Nabi beranak.
Dia start dengan tahun hijrah ni dulu, lepas ni baru dah dia akan cerita Nabi beranak dan sebagainya. Nanti kita habis sampai Nabi meninggal ni, kita akan start, maksudnya kalau ialah busuk apa, kita start Nabi beranak dan sebagainya, kita akan cerita sekali lagi. Ada buku ni nulis-nulis, dia ingat sikit deh. Sebelum daripada ni kita dengar lu seraung, ni kita tulis insya-Allah taala. Jadi muka surat 5 tu kita boleh tengok tahun ke-5 ada Ghazwah Daumah Al-Jandal. Ni hamba tak cerita sebab ringkas lah. Kemudian Ghazwah Bani Quraizah. Ni antara pendapat Imam Nawawi yang bertentangan dengan jumhur, iaitu dia letak Bani Quraizah pada tahun ke-5, tapi dia tak letak Khandaq. Khandaq sebenarnya berlaku pada tahun ke-5 Hijrah lah. Tahun ke-5 Hijrah ni berlaku Khandaq, kemudian berlaku Bani Quraizah. Itu ada kita sebut di buku lah. Kemudian turunnya hijab. Baiklah kita selesai tahun ke-5. Kemudian tahun ke-6 hak kita ceritanya ialah mengenai bai'ah perjanjian Hudaibiyah. Hak kita tengok cerita lain ni. Tak habis lagi dah. Berapa ni? Tiga kali dah. Berat ustaz ni. 3 kali tak habis lagi Hudaibiyah. Jadi Hudaibiyah kita cerita dah Nabi SAW. Tengok dia buat ringkas gitu Hudaibiyah. Yang keduanya Bai'atul Ridwan, Ghazwah Bani Mustaliq. Ringkas-ringkas gitu dia buat. So kita siapa-siapa ada pen ke apa lepas ni, tulislah maklumat-maklumat hak ringkas mengenai setiap perkara yang berlaku. Jadi Hudaibiyah kita cerita terakhir baru ni, iaitu apabila berlakunya Hudaibiyah, Nabi SAW buat perjanjian berat sebelah kepada orang musyrikin Mekah. Sehinggalah apabila berlakunya perjanjian Hudaibiyah, perjanjian yang berat sebelah tu, orang Islam mula ketak dada. Berat sebelah ni 5 perkara. Pertama sekali ialah agak mari dah doa biar mari. Pertama sekali ialah kita akan bergencatan senjata selama 10 tahun. So tidak boleh kita pegang dan semua tak boleh. Yang keduanya ialah siapa hak nak buat perjanjian dengan orang Islam, maka dia duduk bawah perjanjian orang Islam. Siapa kabilah Arab hak nak duduk bawah orang Quraisy, maka dia tertakluk kepada perjanjian di bawah orang Quraisy. Yang kedua. Yang ketiganya ialah tak boleh kita curi dan juga tak boleh membunuh. Dianya lebih kurang dengan nombor daripada nombor 1 ni lah gencatan senjata, tapi dia detailkan. Yang keempatnya ialah apabila orang Islam apabila orang Mekah masuk Islam, maka orang Madinah tak boleh terima. Hak ni hak orang Madinah, orang Islam rasa tak puas hati. Kalulah orang Islam murtad boleh kelik ke Mekah. Tapi kalau orang Mekah masuk Islam, orang Madinah tak boleh terima. Ni berat sikit. Yang keempatnya ialah, yang kelimanya ialah Nabi SAW dibenarkan untuk umrah pada tahun depan selama 3 hari saja. 5 perkara ni. Jadi nombor 4 ni hak membuat para sahabat ketak dada lah, tak puas hati tak jadi lagu ni. Nabi SAW tengok lagu mana, Nabi SAW pahamnya syarat ni tak berat sebelah. Nabi memang faham dah orang yang betul-betul masuk Islam, dia tidak akan murtad. Dia tidak akan murtad. Cuma masalah dia ialah kalulah orang yang baru masuk Islam nak terima, tu yang masalah. Jadi masa duduk tengah, kalau buat bahasa kita tak tanda tangan lagi, duduk dalam majlis lagi, marilah anak kepada orang yang duduk tengah buat perjanjian dengan Nabi ni. Nabi buat perjanjian dengan siapa? Nabi buat perjanjian dengan Suhail bin Amr. Suhail bin Amr ni majlis, duduk tengah majlis, anak dia rupanya lama di Islam, tapi dia ikat anak dia di rumah. Anak dia terlepas gitu, mari nak bersama dengan orang Islam. Maka dia, ya ma'syarul muslimin, dia kata, wahai orang Islam, aku nak klik sekali dengan saya ni. Sehinggalah dia igat ke Suhail kata, hak ni adalah perkara pertama daripada syarat kita ni. Daripada syarat hak tadi tu, ni hak mula-mula akan berlakunya. Jadi Nabi SAW tak boleh buat gapo lah. Nabi SAW kata, kita tak sudah majlis lagi. Pandai juga dia. Suhail kata, tak ada masalah lah, kita cancel. Sudah nak cancel lagu mana, kita setuju dah ni.
Akhir sekali Nabi SAW pun sebut kepada Abu Jandal, nama dia. Abu Jandal, sesungguhnya mu Allah Ta'ala akan tolongmu, dan Allah Ta'ala akan kurniakan kepada kamu seorang peneman. Jadi Suhail pun apabila disebut gitu, dia pun mula tenang, dan juga dia pun kena klik. Ada seorang lepas daripada ni akan masuk Islam, dan juga dia nak pergi jumpa Nabi SAW, nak duduk di Madinah. Nabi tak terima. Pergi juga Nabi tak boleh buat sebab perjanjian. Akhirnya Abu Basir nama dia. Abu Basir ni orang Mekah mari ambil nak kelik ke Mekah. Apabila nak kelik ke Mekah, maka sapalah di satu tempat. Maksudnya walaupun itu betilah R&R ke, buah-buah ke apa beres-beres. Sapalah Abu Basir ni pandai dia buat. Dia kata comel, kalau kita kat dalam ni kat comel golok demo, pedai lah, dia puji pedai. Berapa orang dah mati gitulah. Kalau bahasa kita dalam ni kat comel golok berapa ekor lembu dalam rebah gitu. Main buah. Ni naik angin. Kena orang jenis berahi kau kerih kau gapo ke. Naik angin ke buah pasal kerih kau gapo. Patut tak? Nak tengok sikit lah aku mana comel tu. Nak tengok sikit boleh ke dia bunuh. Dia pergi ke satu tempat. Dia lari daripada orang Mekah dan juga orang Madinah. Dia duduk satu tempat, dan dia lah buat satu tempat nama dia Siful Bahar. Siful Bahar ni satu tempat di, katanya di kawasan Jeddah tu. Jadi siapa-siapa yang masuk Islam lepas daripada tu semua pergi ke Abu Basir. Antaranya Abu Jandal ni. Jadi Nabi SAW doa kepada dia bahawa dia akan diberikan satu pertolongan. Salah satunya Allah Ta'ala tolong dengan Abu Jandal ni, Abu Basir ni. Maka Abu Jandal pergi duduk situ. Sehinggalah selepas daripada Fatu Mekah, bukan selepas Fatu Mekah, maka apabila perjanjian ataupun perjanjian ni dilanggari, maka Nabi SAW minta Abu Basir dan juga Abu Jandal dan orang bersama dia untuk mari ke Madinah. Tapi Abu Basir tak sempat untuk nak itu, akhirnya dia meninggal situ. Jadi itu cerita Abu Basir ni lah dengan Abu Jandal. Jadi apabila kita klik mula, tu cerita flash cepat sikit. Ni kita pergi klik semula apabila Abu Jandal mari ke kena buat klik ke sahat Suhail tu. Ayah dia nak buat klik, Omar derah. Omar kata, Omar tawar ke Abu Jandal pedai, ambil pedai ni bunuh ayahmu. Tapi ayatnya hebatnya kemanusiaan tu. Jahat setara mana kita pun saya ayah kita lah. Abu Jandal kata, aku saya ke ayah aku. Dia tak jadi bunuh ayah dia lah. Kalau Abu Omar ni dia tu ngeri ni adalah cerita Omar tu ngeri ni. Omar tu ngeri. Siapa lepas daripada tu kelik dalam belakang orang musyrikinnya, Nabi SAW pun kata, wahai orang Islam, cukup, dan juga begitu panggil apa ni, korban ataupun sebelah lah kamu punya badanah, ataupun kita panggil sebagai hawai korban untuk Mekah kan. Apabila kita tak boleh nak buat umrah, jadi kita kena, kita sebut dalam ni mudah faham, kita panggil sebagai dam. Kita kena kalau kita tak boleh nak buat seekor kambing paling kurang seekor kambing. So Nabi SAW pun orang Islam pun faham benda tu. So apabila tak boleh, maka kita kena bayar dam lah. Kita kena hadiu dia panggil. Jadi kena cukup botok, kena hadiu. Para sahabat tak genjok. Sebab itulah dalam cerita ni adalah cerita emosi sebenarnya. Kalau kita nak cerita mengenai para sahabat tak ikut Nabi ni, Nabi suruh tak buat ni 3 kali Nabi suruh tak buat. Bukan. Emosi tu untuk masuk ke Mekah tu tinggi. Jadi dengan harapannya ulama sebut para sahabat duk harapnya Allah Ta'ala buat tu wahyu lain supaya boleh masuk ke Mekah. Ikutlah cara perang kau lagu mana kau. Nabi SAW tukar pendapat. Siapa kalau kita lah, kita katalah kita ni orang dihormati dah dari satu tempat. Masuk orang dengar tu kita. Tiba-tiba siapa satu masuk kita dianggap buat keputusan yang salah. Kita katalah. Sebab ketua ni payah. Mudah sekali ke apa? Ketua keluarga. Anak tak belum tentu faham kita punya keputusan. Kita masa jadi anak pun bukan kita faham semua keputusan ayah kita buat. Sebab cara pandang tu tak sama.
Cara pandai tak sama. Jadi apabila keputusan kita paling kurang sebagai seorang ayah, anak kita tak faham. Memang kita napa lah mudah kali ya. Kalau kita bukan jadi napa ke, nengu pergi masuk ke mamu lah ke mana anak kita ni cakap suruh ke apa. Nabi kita boleh kata hampir lah tu lah. Silah dia masuk. Tu Pak Ummu Salamah. Kalau bahasa lain dekat sayang kau. Gapo lagi? Kau bahasa gapo? Kau sini guna mami kau gapo sini? Darling kau gapo? Ngadu ke Ummu Salamah. Masuk Hudaibiyah Nabi SAW buat Ummu Salamah. Jadi ngadu ke Ummu Salamah bahawa sahabat tak sikut ni. Lagu mana nak buat? Layaknya seorang isteri yang baik, dia menyelesaikan urusan suami dia lah. Bukan kata abel kat untuk baru tina ni dengan ngepek tu biasa lah. Bukan ngepek dulu, selesai masalah tu lelaki dulu. Jadi Nabi Ummu Salamah cadang kepada Nabi SAW untuk tubik. Mudah ya Rasulullah. Mudah je abel tubik. Abel tak ikat banyak. Panggil orang suruh cukup. Abel sembelih. Akhirnya para sahabat pun akur. Para sahabat akur bahawa ni tak ada lah keputusan lain. Maka mereka akur, mereka pakat cukur dan sebagainya. Mereka pun sembelih dam ataupun mereka punya highway lah. Yang mana lepas daripada itu turun satu ayat, iaitu inna fatahna laka fatham mubina. Kita duduk baca tu. Inna fatahna laka fatham mubina ni bukan turun pada Fathu Mekah. Inna fatahna laka fatham mubina turun di Hudaibiyah. Turun berdasarkan peristiwa Hudaibiyah bahawa Allah Taala janji sungguhnya kami akan bukakan kepada kamu, ataupun Hudaibiyah ni adalah pembukaan yang jelas, pembukaan yang sebenar. Akhirnya Allah Taala buat lepas daripada tu Islam mudah tersebar, orang mula masuk ramai. Tak ada pergi sini. Hak berlaku di Eropah lah ni kan. Kita boleh dialog dengan orang Kristian dengan cara aman. Tu salah satu benda yang besar tu. Kalau dengan balah orang tak boleh nak faham. Tapi apabila ada keamanan, boleh dialog dengan molek, orang mula mari tanya kecek kira gapo kat go tu kan, maka Islam mula cepat. Yang mana pada peperangan ni kita ni bawa berapa ribu, dalam 1,400 orang atau 1,500 orang. Fathu Mekah ni 10,000. Dalam masa setahun tu meningkat jumlah orang Islam dengan cepat. Sehingga keputusan Nabi SAW ni, ada seorang sahabat Sahal bin Hunayf kalau tak silapnya, dia kata antara benda aku nyesal duduk depan aku je, aku tak sebut ke Nabi, ialah ketika mana Hudaibiyah. Dalam kepala aku ni, aku duduk dalam hati aku ni, Allah, apa Nabi buat aku segini tapi lepas daripada itulah bahawa aku faham. Antaranya ialah Umar juga. Umar duk beta Nabi ke? Cerita dah ke? Umar beta Nabi. Jumpa Abu Bakar. Bukankah kita ni orang betul? Kalaulah kita mati pun, kita mati masuk syurga, mereka mati masuk neraka. Bukankah Nabi SAW ayat kita akan masuk ke Mekah? Abu Bakar jawab seperti mana dijawab oleh Nabi SAW, iaitu adakah Nabi menjanjikan bahawa kita masuk tahun ni? Kita tak janji masuk tahun ni. Begitu juga Abu Bakar, Umar pergi jumpa Nabi, Nabi pun jawab lagu tu juga. Adakah aku janji tahun ni? Aku tak janji tahun ni. Barulah Umar kata antara benda yang dia nyesal dalam hidup dia ni, dia beta Nabi sini. Umar kata selepas daripada tu aku sedekah, aku semaya, tapi aku tak rasa aku boleh balas beta aku ke Nabi pada waktu tersebut. Rasa bersalah sebab tidak faham keputusan sebahagian keputusan yang ada dibuat oleh Nabi SAW. Dan benda ni hamba paling rasa paling dekat dengan kita ialah kata-kata yang disebut oleh Hudzaifah bin Al-Yaman yang hamba sebut sebelum ni lah. Itu bila kita mari kepada ni apa kita duk persoal gitu kan. Ada sahabat atau tabi'in, budak-budak tanya kepada Hudzaifah ni, lagu mana saya mula dulu dengan Rasulullah? Kalau lah Rasulullah ada dengan aku, lalu aku akan tak tahu. Hudzaifah Al-Yaman kata, jangan kata gitu. Kami hidup dulu tidak mudah. Dia cerita mengenai perang Khandaq kan. Dia kata dia kena masuk dalam payah. Ada kemanusiaan tu ada yang menyebabkan tapi kita ni gitu juga. Apabila kita baca sejarah, kita kena memahami keputusan yang dibuat oleh mereka tu berdasarkan gapo berlaku yang sedang berlaku, yang kena buat keputusan segera. Yang mana kita sendiri pun kadang-kadang banyak benda kita buat keputusan yang kita nak buat segera, kita salah.
kita salah mana dah. So kita kena belajar daripada sirah ni supaya kita boleh improve, kita boleh perbaiki kehidupan kita ke arah lebih baik. Dan berakhirlah di Hudaibiyah. Kita akan tengok cerita selepas daripada tu. Selepas daripada ni akan ada perang tahun ke-7 Hijrah. Tapi perang selepas daripada ni tidak akan ada dah perang dengan orang Mekah. Nabi SAW akan perang dengan Khaybar. Tahun ke-7 Hijrah Nabi SAW akan perang serang orang Khaybar. Khaybar orang ke apa? Dan itu orang Yahudi. Tu orang kata sebenarnya kalau dia ni saya ambil dengan Yahudi ni. Yahudi ni dia tak duduk setepak jak dulu lagi. Dia kena hambak. Buat perjanjian dengan orang Madinah, langgar. Hambak duduk di Khaybar sikit. Sini pun kena hambak pula. Siapalah merempak siapalah lah ni sepatutnya. Tu orang Yahudi lah. Kita akan tengok cerita dia dalam Khaybar nanti. Dan lepas daripada Khaybar, Nabi SAW akan berkahwin dengan seorang anak Yahudi, iaitu Sofiyah nama dia. Nabi SAW akan berkahwin dengan Sofiyah. Dan juga lepas daripada perang Khaybar, Nabi SAW akan terkena racun Khaybar. Selepas daripada tenang tu, Nabi pun boleh Sofiyah. Kemudian setuju dah. Dia Khaybar ni keputusan dia ialah apabila orang Yahudi minta untuk kekal di bawah mereka untuk mereka urus Khaybar ni, Nabi setuju. Nabi bersetuju mereka urus ke, tapi dia mau kena bayar. Gapo mereka usaha dia kena bayar bagi dua. We ke kerajaan Madinah separuh, dia mau ambil separuh. So akhir sekali kita panggil sulh ke pemusalahah ni, damai lah. Lepas daripada tu orang Yahudi jamu Nabi SAW yang menyebabkan Nabi SAW makan racun. Ada seorang tina ni masuk racun. Dia tahu Nabi berahi bahagia bahu. Kita panggil ni ke apa? Sheng tu kan. Orang duduk viral lem sheng tu. Tu bahagia Nabi minat. Dia letak situ banyak. Masa Nabi dia makan sikit. Tapi Nabi SAW dia igat dia. Nabi tanya, apa mu buat ni? Aku buat ni sebab kalau mu Nabi mu tidak akan mati. Jadi dia tak mati. Nabi SAW tak mati. Ada sahabat makan mati. Sahabat makan mati. Nabi SAW tak mati. Tak mati selalu. Tapi Nabi SAW akan merasakan kita panggil apa ni, racun tu. Siapa kesal dia, siapalah Nabi mati, Nabi sebut sungguhnya kesal daripada hak aku makan tahun ke-7 ni. Aku rasa apa ni, berasa orang ni nak pecah. Sebab itulah sebahagian sahabat sebut Nabi SAW mati disebabkan ni untuk mendapat pahala syahid. Tu kita akan sudah dalam minggu depan. Supaya cerita Abidah tu. Tapi insya-Allah kita akan sambung balik insya-Allah. Kita akan tengok peristiwa-peristiwa berlaku pada Ghazwah Bani Mustalik. Sebenarnya pendapat Imam Nawawi sini, sebahagian ulama tidak setuju Bani Mustalik sinilah. Bani Mustalik dia setuju sebelum daripada ni. Cuma kita akan tulis lagi lah gapo-gapo peristiwa pada tahun ke-6 Hijrah. Kita akan masuk tahun ke-7 Hijrah, iaitu Khaybar, dan beberapa perkara lagi. Khalid Al-Walid akan masuk Islam, dan juga Nabi SAW akan kahwin dengan Sofiyah dan beberapa orang lagi lah. Minta maaf lama sikit hari ni. InsyaAllah minggu depan kita akan start dalam kitab ni, InsyaAllah siapalah kewafatan Nabi, dan kita akan start mula pula lepas daripada tu untuk balik kali yang seterusnya. Minta maaf salah silap. Terima kasih belaka atas perhatian. Sekiranya ada gapo-gapo boleh rojaklah kamu dah. Ma asabaka min hasanatin fa min Allah, wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsi. Apa yang baik itu daripada Allah Taala, dan apa yang buruk itu daripada kelihatan hamba dan juga daripada syaitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.